Pada usia yang muda, anak ini diuji. Biarpun jasad di depan mata, namun segalanya berbeza. Lepas tu dia pernah cakap dengan adik dia, baik abang mati, dia kata. Sebab yelah abang tak nampak juga, tapi dalam nada bergurau lah dengan adik dia. Dia bergurau dengan adik dia, baik abang mati dek, kalau abang pun tak nampak juga mata, dia kata. Adik seronok lah nampak semua. Memang sedih lah saya masa tu. Engkaulah perwira di medan derita, merentasi ranjau kehidupan dengan harapan. Bersamamu minggu ini tiba di Pulau Duyung Besar, Kuala Terengganu. Kami menyelami kisah duka keluarga ini. Muhammad Basir dan isterinya, Aizan Shah, 41 tahun, tidak pernah menyangka putera sulungnya akan diduga dengan pelbagai komplikasi kesihatan. Di usia 9 tahun, Ahmad Arfan Farhan, 13 tahun, disahkan menghidap penyakit saraf tunjang. Anak saya kalau diistilahkan sakit dia saraf otak. Saraf otak dia kena pada tahun 2019. Sekarang dah 4 tahun lah, hampir 4 tahun dia sakit tu. Simptom awal dia mula-mula mata dia tak nampak. Dia berjalan pun tak teraba-raba. Lepas tu dalam masa hampir 5 bulan tak boleh bercakap. Lepas tu tak boleh berjalan. Hanya terlantar macam baby baru lahir, itu je anak sekarang. Semakin hari semakin hilang keupayaan Arfan untuk melihat mahupun bergerak. Sehingga kini belum ada rawatan atau penawar yang sesuai untuk penyakitnya ini. Awal-awal mata saya refer ke hospital. Tapi bila pakar mata cakap mata elok, air cukup, lendir cukup. Lepas tu refer ke hospital besar Kuala Terengganu. Dia buat MRI, masuk MRI, baru tahu ada selaput di belakang otak anak ni. Tapi dia cakap, dia beritahu tu dalam tempoh 10 tahun. Tapi anak kena selama 5 bulan saja. Selama 5 bulan terlantar. Aizan sangat mendambakan kesempurnaan dan kebahagiaan buat putera sulungnya ini. Siapa sangka Arfan yang dilahirkan normal seperti kanak-kanak lain, dalam sekelip mata hanya terpujur kaku walaupun jasadnya masih lagi bernyawa. Lah ibu kan, kita lahir sempurna. Memang kita daripada umur lahir sampai 9 tahun tu memang tak ada. Jadi kita pun memang jaga dia, memang sempurna, kasih sayang semua. Yelah kalau ibu nyamuk seekor pun kita tak bagi hinggap kan. Memang terkejut dan tak sangka lah. Yelah kita memang pertama kali dengar kan. Memang dia pun memang lahir sempurna, normal, memang sihat, memang tak ada apa-apa. Lepas tu bila dah kena tu pun masa dia masuk hospital tu pun dia kena, memang dia keadaan sihat. Cuma mata je rabung. Memang tak percayalah. Saya mula-mula tu saya ingat macam doktor ni salah lah, ujian dia memang salah ingat. Saya pun suruh doktor kaji lagi. Doktor kata memang pakai euro semua keluar semua, memang sakit ni lah. Lepas tu memanglah mula-mula kena tu memang, yelah saya ibu, memang sedih lah. Lepas tu memang dam mula tu, tapi saya fikir ini ujian saya lah dengan suami isteri. Ujian. Lepas tu saya fikir memang bila saya duduk hospital tu lah, masuk ward tu memang saya ada lagi orang lebih susah lagi daripada anak saya. Maknanya pakai wire semua. Jadi bila saya fikir macam tu, alhamdulillah dapat terima dengan keadaan anak saya macam ni. Tapi usaha memang tak putuslah untuk dia. Pelbagai ikhtiar telah diusahakan bagi merawat penyakit insan kurang upaya ini. Rawatan moden mahupun tradisional, semuanya telah dicuba
dengan harapan Arfan dapat hidup seperti sedia kala. Namun, apakan daya, nasib masih tidak menyebelahi anak ini. Masa mula-mula sakit itu memang rawatan hospital lah, tapi tak sampai setahun. Sebab dia memang tak ada ubat dan rawatan, jadi saya berubat alternatif kat luar, merata. Kalau area Kuala Terengganu ni memang tak terkira lah bilangan dia tu. Lepas tu yang terbaru, selama hampir setahun dekat pakar saraf, Dr. Fazlan. Itulah yang makan ubat secara macam doktor lah, tu first. Sebelum tu alternatif ni macam berubat kampung lah, buat macam ke akupuncture, pakai pen tu semua memang alternatif buat. Di medan derita, Wira. Di medan derita. Memang mencabar sangat tanya saya. Kenapa Allah buat macam ni, buat macam ni. Lepas tu dia pernah cakap dengan adik dia, baik abang mati dia kata. Sebab yelah abang tak nampak juga, tapi dalam nada bergurau lah dengan adik dia. Dia bergurau dengan adik dia. Baik abang mati dia, kalau abang pun tak nampak juga mata dia kata. Adik seronok lah nampak semua. Ahmad Akif Farhan, 11 tahun, bagaikan hilang seorang insan yang bergelar abang. Dahulunya, Arfan sering melayan telatah adiknya untuk bermain bersama-sama. Namun, kini tiada lagi sayup suara Arfan kedengaran. Sejak daripada itu, Akif mula mengalami kemurungan. Macam adik dia tu kan memang rapat. Dia macam kembar lah, beza pun 2 tahun. Mula-mula tu nampak down jugalah. Sebab dia sekolah sama. Memang macam kembar, bermain apa semua, bergurau, bergaduh pun. Sekolah sama masa mula tu adik dia pun banyaklah tanya bila nak sembuh saya kan. Saya kata yelah macam mana kuasa Allah. Dia pun selalu cakap kat abang dia, bila nampak abang dia memang terkejut lah. Sampai ke tak pergi sekolah lama. Dia memang macam sedih tengok abang dia. Lepas tu tak ambil periksa dia tu. Lama-lama saya pun bicara dengan suami sebab nampak dia dah down sangat, saya tukar sekolah. Sejak 3 tahun lalu, kesihatan Arfan semakin hari semakin merosot. Hampir seluruh otot badannya mulai tegang dan tidak lagi boleh digerakkan. Pun begitu, Aizan dan Basir tidak pernah berputus harap untuk melihat Arfan sembuh. Tahun 2019 mula-mula dia kena, dia menangis daripada pukul 12 malam sampai subuh selama setahun. Saya tak tidur setahun. Dia menangis tak tahu, dia tak boleh cakap, nak beritahu sakit kat mana, nangis je lah sampai pagi. Mungkin sakit ke Allah Alam, kita tak tahu sebab dia tak boleh cakap. Saya ikhtiarlah mana-mana orang cakap ada pergi berubat sini, tradisional lah, berubat sana, banyak tempat lah. Memang saya tak putus berubat ni. Akif dahulunya seakan tidak boleh menerima ujian yang menimpa abangnya Arfan. Banyak persoalan yang timbul. Namun saban hari, Akif mulai memahaminya. Dia memang tanya kita bila nak baik. Saya pun kan cakap lah, abang kena doa, dia kena usahalah kata doa. Dia lepas solat je doa. Lama-lama dia tanya saya, kalau Allah tu Maha Kuasa, bila nak sembuhkan mata abang? Memang tadi pertanyaan dia tu memang mencabar saya. Dia darjah 3 kena, memang mencabar sangat tanya saya. Lepas tu dia pernah cakap dengan adik dia, baik abang mati dia kata. Sebab yelah abang tak nampak juga, tapi dalam nada bergurau lah dengan adik dia. Dia bergurau dengan adik dia, baik abang mati dia, kalau abang pun tak nampak juga mata dia kata. Adik seronok lah nampak semua. Memang sedih lah saya masa tu. Penyakit saraf tunjang dialami adik Arfan ini memerlukan kos rawatan yang tinggi. Aizan dan Basir semakin hari semakin gundah mengenangkan keadaan ekonomi mereka
yang sangat membebankan. Daripada pihak hospital kerajaan, memang kita tak follow dah sekarang sebab doktor cakap tak ada ubat, tak ada rawatan. Kalau klinik, sekali pergi 300 lah, sebulan 300 ubat. Dan lepas tu kalau rawatan, orang cakap ada rawatan tradisional, pergi Kedah. Pergi Kedah, tu hari saya pergi Kedah hampir 12 hari. Memang dia punya kos dia memang tinggi, hampir 10,000. 10,000 tu kita minta sumbangan lah mana-mana, masjid, daripada TikTok, daripada Facebook. Kru bersamamu tiba di klinik pakar saraf Dr. Fazlan bagi mengetahui status kesihatan Arfan yang terkini. Setelah hampir setahun menerima rawatan di sini, kesihatan Arfan menampakkan sedikit perubahan. ALD ni adalah penyakit kromosom dan penyakit ini berasal daripada pengumpulan fatty acid ataupun lemak-lemak jahat yang panjang. Jadi lemak-lemak ni berkumpul dekat otak dia, berkumpul dekat saraf tunjang dia, berkumpul dalam semua part badan dia. Jadi benda ni boleh berlaku secara tiba-tiba. Sebelum tu, okey, normal, tap, terus kena. Itulah penyakit ALD. Jadi penyakit ALD sampai sekarang masih tidak ada rawatan spesifik. Keluarga ini memerlukan sumber keuangan yang banyak. Kerana tumpuan yang difokuskan untuk menjaga Arfan, mereka hilang punca pendapatan. Sebelum jadi macam ni memang saya menjahit lah. Saya menjahit baju. Lepas tu saya berniaga pagi sebelum Arfan sakit ni. Masa dia sakit setahun tu memang masih berniaga pagi. Tapi memang mengujilah sebab dia ada time nak salin pamper, nak bagi makan. Memang ulang-alik. Memang dikesian kat dia lah, tinggal kat nenek dia. Kadang-kadang dia berak semua kan, apa kan, nak telefon, nak kena basuh. Lepas tu saya fikir tak boleh berniaga pagi. Kini Basir menjadi satu-satunya tulang belakang keluarga ini bagi mencari rezeki. Basir yang bekerja di kedai makan milik abang iparnya ini memperolehi pendapatan yang tidak menentu. Malah ia tidak cukup bagi menampung kos perbelanjaan harian dan kos rawatan Arfan. Mula-mula anak kena, saya bekerja dengan abang ipar saya. Saya baju air. Saya buat air, tapi dia punya buat air bukannya besar sangat gaji. Kita bekerja dengan abang ipar. Bolehlah buat beli pamper, beli susu anak tu bolehlah, baru-baru kena. Sekarang ni kos anak saya sekarang ni terlantar memang tinggi. Tak memadai dengan saya kerja saya sekarang ni. Memang saya kena raih sepati mana-mana pihak lah untuk tapung kewangan anak saya ni. ALD ni adalah penyakit kromosom dan penyakit ini berasal daripada pengumpulan fatty acid ataupun lemak-lemak jahat yang panjang. Jadi lemak-lemak ni berkumpul dekat otak dia, berkumpul dekat saraf tunjang dia, berkumpul dalam semua part badan dia. Aizan dan Basir sangat mengharapkan keajaiban buat anak sulungnya itu. Malah mereka gusar, bagaimanakah dengan nasib anak ini setelah dewasa nanti? Saya cakap kalau dia tak baik, dia semakin besar, saya fikir macam mana saya nak buat. Umur 30, misal dia umur 30, saya makin tua. Saya nak buat macam mana? Itu saya fikir sekarang ni, macam mana saya nak usahakan. Itu saya mana-mana pihak cakap pergi berubat sana, pergi berubat. Saya takut nanti kalau dia semakin besar, saya semakin tua, takut tak larat. Nak mengangkat, nak basuh
berak dia, mandi. Saya boleh, kalau boleh mana-mana pihak yang boleh bantu saya, ada penawar untuk anak saya ke, untuk berubat anak saya ke, dengan kos yang rendah lah, bolehlah kita berubat. Merasai keperitan hidup adik Arfan, penduduk Felda Jengke 24 melalui Ketua Peneroka, Razak Daud, berbesar hati menyalurkan sumbangan wang tunai dan barangan keperluan. Sebagai wakil, sumbangan ini diserahkan oleh kru bersamamu kepada keluarga adik Arfan. Kita ada bawa sedikit sumbangan daripada penduduk Felda Jengke 24 melalui Ketua Peneroka lah, daripada Razak Daud. Jadi kita ada juga bagi sedikit sumbangan wang tunai untuk abang. Semoga sedikit sebanyak dapatlah meringankan beban keluarga abang dan juga adik Arfan semua. Sudah menjadi tanggungjawab pengeluar beras terbesar syarikat Faiza Sendian Berhad untuk hadir memberikan sokongan buat Aizan dan Basir. Selain menyelami kisah yang menimpa keluarga mereka, Kerani Kawalan Kredit Cawangan Pantai Timur Muhammad Syahidan dan pembantu logistik Pantai Timur Muhammad Nazrin Azim turut menggulurkan bantuan wang tunai beserta pelbagai produk keluaran syarikat Faiza. Sedikit sebanyak kelengkapan asas masakan seperti beras, kicap dan rempah ratus dapat menambahkan bekalan makanan mereka. Okay, saya Muhammad Syahidan Razali mewakili syarikat Faiza menyampaikan sedikit sumbangan untuk Encik Basir dan sekeluarga untuk membantu membeli keperluan barangan harian. Terima kasih atas ni lah. Okay. Di sini ada juga sebuah buku daripada Hajah Faiza yang dikarang oleh anaknya Dr. Sarwar. Diharapkan dapat diberi inspirasi untuk akak dalam perniagaan. Okay. Pertama dari saya, macam mana kalau anak saya tak ada, macam mana anak saya? Itu saya memang itu tersentuh lah. Itu memang tersentuh. Kalau saya tak ada, macam mana? Itulah, tapi kita doa lah. Selepas solat, kenapa doa? Untuk panjang umur saya, sihat tubuh saya, untuk jaga anak. Itulah kekuatan saya. Kita rawat pergi merawat, berubat pergi berubat. Tapi kesembuhan tu Allah tak izinkan lagi. Gundah di hati Basir tiada siapa yang tahu. Selagi hayat di kandung badan, dia tidak akan sesekali mengalah bagi mencari penawar buat Arfan. Dia sangat merindui detik-detik bahagia bersama isteri dan anak-anak tercinta. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbung